Bila kita sebut berkaitan dengan Al-Quran ni, saya ingat semua orang ramai akan berfikir ia di bawah jabatan agama. Tapi sebenarnya Al-Quran ini adalah merupakan isu sensitif. Bila isu sensitif dan melibatkan orang ramai, ia akan melibatkan keselamatan dan ketenteraman orang awam. Sebab itulah berkaitan dengan penguatkuasaan Akta Percetakan Teks Al-Quran ini, kita letakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kerana Kementerian Dalam Negeri, core dia adalah keselamatan dan ketenteraman orang awam. So berkaitan dengan Al-Quran, penjelawanan Al-Quran dan sebagainya, terletak di bawah KDN, bukan di bawah Jabatan Agama lah. So ada yang tanya kat saya, bawa datang Al-Quran. Okey, dia kata saya nak tukar Al-Quran ni apa semualah. Lepas tu bila saya kata Al-Quran Rumi, dia macam terkejut. Al-Quran Rumi tak boleh ke? Tu saya cakap Al-Quran Rumi. Bila dia bawa kat saya kata macam ni lah contoh. Al-Quran Rumi tu maksudnya dia ada ayat Al-Quran tu dia dah romanize kan, dia dah melayukan. Ya, dia tak tahu pun kata Al-Quran Rumi tu tak boleh, bos. Okey, begini sebenarnya. Apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan penghasilan, percetakan dan juga penjualan teks Al-Quran, dia kena mendapat kelulusan dan perakuan daripada Kementerian Dalam Negeri. So cara dia untuk kita mengetahui bahawa Al-Quran tersebut mempunyai perakuan daripada KDN mudah saja. Yang pertama adalah di hadapan mushaf Al-Quran tersebut akan ada stiker hologram daripada KDN dan stiker hologram ini mempunyai QR code. So QR code ini orang ramai boleh scan dan juga bila scan kita akan dapat maklumat berkaitan dengan Al-Quran tersebut beserta dengan nombor kelulusan perakuan KDN. Dan yang kedua, orang ramai boleh buka ke mushaf lembaran yang terakhir. Lembaran terakhir kita ada satu nombor rujukan kelulusan KDN dan juga kita ada satu cop kelulusan KDN yang diperakukan oleh ahli lembaga pengawalan, pelaksanaan dan pencetakan teks Al-Quran yang ditandatangani oleh pengerusi ahli lembaga sendiri. So bila ada ciri-ciri tersebut, maksudnya Al-Quran tersebut adalah Al-Quran yang dapat perakuan daripada Kementerian Dalam Negeri. So orang ramai yang berada di luar sana, jika terdapat ataupun mempunyai Al-Quran yang sebegini, yang ada Rumi dan juga tidak mempunyai cop perakuan daripada KDN, sama ada di muka surah hadapan ataupun di belakang. Ni tak ada. Al-Quran ini dia tak ada. So Al-Quran tersebut tidak mendapat kelulusan daripada KDN dan perakuan daripada KDN. So kena berhati-hati sebelum membeli Al-Quran. Kena pastikan Al-Quran tersebut mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, macam ni kan, bos. Okey, ada jugalah yang datang nak lupus kan, nak tukar sebab nak dapatkan kita buat program Jom Exchange Quran ni. Quran yang tak ada kelulusan, kita ganti yang Quran ada kelulusan kan. Ya, ada yang bawa Quran lama, Quran ni yang tulisannya macam ni lah kan, tulisan macam ni. Zaman-zaman kita dulu mengaji lah pakai Quran ni kan. Tapi Quran ni memang tak ada kelulusan. Boleh, sebab dia kata kenapa tak boleh kita dulu mengaji pakai Quran ni. Okey, mudah saja. Untuk Al-Quran ni, ini kita lebih kenali sebagai Al-Quran Al-Quran Majid saja. Yang ni Al-Quran Majid ataupun beza dia adalah Al-Quran yang kita beri perakuan ataupun kaedah penulisan Al-Quran yang diberi perakuan oleh KDN ataupun diiktiraf oleh negara kita adalah kaedah penulisan Resam Usmani. Resam Usmani sahaja. Kan? Ya, betul. Resam Usmani. Tapi ini adalah resam imla'i dan resam imla'i kita tidak kita tak guna. Kita akan guna resam, bukan berdosa, cuma bagi mengelakkan kekeliruan. Kiranya kita belajar guna kaedah penulisan ataupun font yang sama sahaja. So mengelakkan kekeliruan kepada orang ramai di luar sana, maka sebab itu kita menetapkan untuk menggunakan kaedah resam Usmani sahaja dalam penghasilan penerbitan teks Al-Quran kita di Malaysia khususnya. Kita nak war-warkan satu program program yang kita lancarkan di bawah KDN, iaitu program Jom Exchange Al-Quran. Matlamat kita adalah ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN. So di sini saya mempelawa orang ramai di luar sana, mana-mana yang secara sukarela yang mempunyai Al-Quran yang tidak ada perakuan KDN untuk dibawa ke program kami dan ditukarkan kepada Al-Quran baru yang mempunyai perakuan daripada KDN. Jangan risau, penukaran ini adalah secara percuma. Yang penting tuan-puan semua mempunyai Al-Quran yang tidak ada perakuan untuk kami gantikan dan tukarkan dengan Al-Quran yang baru yang mempunyai perakuan daripada KDN.